Ya, rakan setugas di Daerah Tutong Adina. Assalamualaikum. Apa kabar pagi ni, Dina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walimul dan juga Sarina, selamat pagi dan Alhamdulillah saya dan juga kru yang bertugas pada pagi ini semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera. Bagaimana pula dengan Wali dan Sarina, apa kabar hari ini? Seperti yang dapat disaksikan, Dina, Alhamdulillah sihat sejahtera dan bukan hanya kami, malahan juga seluruh karyawan yang bertugas pada pagi ini menjayakan sampai pagi dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Baik, kita ingin mengetahui juga keadaan cuaca seawal pagi di daerah Tutong bagaimana hari ini? Baik, Alhamdulillah cuaca di daerah Tutong pada pagi ini memang cerah dan juga mengizinkan ya. Walaupun kalau dilihat pada sebelah petang hingga ke awal pagi, daerah Tutong juga tidak terkecuali ya dituruni hujan yang lebat yang menyebabkan juga beberapa kawasan di daerah Tutong, terutama di kawasan tanah rendah dan juga kampung pedalaman telah pun terjejas ya oleh kejadian banjir. Jadi itulah kita harapkan semoga keadaan ini akan kembali pulih seperti sedia kalanya insya-Allah. InsyaAllah ya. Jadi untuk menerusi sesi perkongsian ini, tadi kita sempat juga bertanyakan kepada Madini Madini bagaimana cara beliau ya untuk meningkatkan kualiti ibadah. Ini memandangkan hanya tinggal beberapa hari saja lagi kita ini akan sama-sama memperingati sambutan Isra Mi'raj ya. Kalau Dina sendiri jika ada tips ya kalau boleh berkongsi, macam mana menurut Dina kita ni boleh meningkatkan kualiti satu-satu ibadah tersebut? Tidak kira lah sama ada sembahyang, puasa, Baik, kalau zakat. saya secara peribadi, ya, untuk meningkatkan lagi kualiti menjalankan ibadah ini adalah untuk terus lagi kita ni tekun dan juga khusyuk dalam menjalankan ibadah serta janganlah kita berhenti untuk belajar ya kerana belajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam ilmu agama ini ia boleh membantu juga kita ni untuk terus dapat mencapai dan juga melaksanakan ibadah dengan sempurna. Dan itulah antara tips yang boleh saya kongsikan hari ini iaitu untuk terus belajar dan jangan berhenti. Jadi maksudnya kena berilmu lah ya. Berilmu. InsyaAllah dengan berilmu kita ni akan lebih faham apa di sebalik ibadah yang kita dilaksanakan tersebut dan akhirnya kita ni akan dapat melakukan ibadah tersebut dengan lebih berkualiti sahaja. Ini ada kita dengarkan macam kalau puasa kan dengan hanya tinggal berlapar di siang hari sahaja. Tetapi itulah dengan ilmu itu mungkin kita diisikan dan ia akan lebih bermakna dalam kehidupan Benar kita. ya. Kalau kita ni bincangkan hal ini memang cukup besar ya topik ini ya. Tapi ini secara dasar saja untuk sama-sama kita ni menyuntik rohani kita ni tu menyuburkan rohani kita ni tu dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat seawal pagi ni Dina. Baik, kita akan serahkan dulu untuk Dina berkongsi antara lain bahan maklumat terkini dari daerah Tutong di samping juga pastinya ada bahan sisipan yang telah pun disediakan. Silakan Dina. Baik, terima kasih Walimul dan juga Sarina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Jumaat Auda. Alhamdulillah kita bersua pada pagi ini menerusi lintas langsung dari daerah Tutong untuk edisinya pada hari Jumaat 24 Januari 2025 dan seperti biasa dalam pertemuan kita akan dikongsikan dua info semasa yang akan berlangsungnya di daerah Tutong di mana akan diadakan kursus ibadat haji dan umrah bagi musim haji tahun 1446 Hijrah bersamaan dengan 2025 Masihi yang akan diadakan pada setiap hari Jumaat dan juga Ahad dari pukul 8 pagi hingga 10.30 pagi ya. Di mana kursus ini diadakan bermula pada 17 Januari 2025 dan akan berakhir pada 16 Februari 2025. Dan bagi peringkat daerah Tutong yang akan diadakan di Sekolah Agama Penggiliran Anak Puteri Nurain daerah Tutong ya. Jadi semua bakal jemaah haji yang terpilih untuk menunaikan haji bagi tahun 1446 Hijrah bersamaan dengan 2025 Masihi adalah dikehendaki untuk mengikuti kursus-kursus ibadat haji yang telah pun diaturkan di pusat-pusat yang telah pun ditetapkannya pada setiap hari Jumaat dan juga Ahad sehingga sehingga 16 Februari 2025. Dan untuk makluman yang seterusnya pada hari ini, hari Jumaat 24 Januari 2025 akan diadakan ceramah sempena Isra Mi'raj yang bertajuk Sembahyang Mencerdaskan Minda yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman bin Haji Ajak, penolong pensyarah Kupu SB di mana ceramah ini akan diadakan di Masjid
Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang Daerah Tutong dan insyaAllah akan bermula selepas sembahyang fardu maghrib. Dan itulah antara dua makluman yang dapat dikongsikan untuk hari ini. Dan seterusnya kita akan beralih untuk ikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk hari ini. Jadi mari kita saksikan bersama. Masjid berasal dari perkataan bahasa Arab, yakni kata asalnya sajadah yang bermaksud nama tempat bersujud, iaitu dari segi pengertian khusus, ia adalah tempat atau bangunan yang dibangun khusus untuk menunaikan ibadat, terutama solat secara berjemaah. Daurul masjid, iaitu peranan dan fungsi masjid, amat signifikan dalam perkembangan sejarah Islam dan memiliki kedudukan penting di zaman Rasulullah SAW. Kerana masjid menjadi pusat dakwah, pusat pentadbiran, tempat penyebaran dakwah, malahan suasana sesebuah negara Islam itu akan tercermin melalui institusi masjid yang menunjukkan masjid adalah pusat kehidupan Islam dan pusat seluruh kegiatan Islam. Kejayaan sesebuah masjid itu bergantung kepada sejauh manakah peranan dan fungsi yang telah dijalankan olehnya, lebih-lebih lagi jika dapat menarik masyarakat Islam di sekelilingnya untuk beribadah dan mengimarahkan serta menggunakan masjid tersebut untuk kebaikan masyarakat. Di dalam surah At-Taubah ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, orang-orang yang layak mengimarahkan masjid-masjid Allah itu hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mendirikan sembahyang dan membayar zakat, serta tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka mudah-mudahan mereka termasuk dalam golongan yang mendapat petunjuk. Di negara ini mengamalkan cara hidup berlandaskan pada pegangan Islam, Ahli Sunnah wal Jemaah itu amat ditetapkan dan melihat pada sejarah kedatangan Islam khususnya di daerah Tutong dipercayai bermula pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 dengan masjid pertama yang dibina di daerah ini ialah di Kampung Danau, iaitu pada sekitar tahun 1808 Masihi, yang mana tapaknya berdekatan dengan masjid yang ada sekarang. Perkembangan agama Islam di daerah Tutong khasnya dan di negara ini amnya terus tersebar luas dan jelas dilihat terutama dengan terbinanya masjid-masjid di hampir setiap kampung di daerah ini yang berfungsi sebagai sebuah institusi penyebaran dakwah dan ilmu pendidikan. Seiring dengan berjalannya waktu, pembinaan masjid-masjid semakin giat dilaksanakan di seluruh negara. Malah pihak kerajaan juga memberi kemudahan buat rakyat dan penduduk di negara ini yang beragama Islam yang ingin menderma bagi pembinaan masjid dengan membuka tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam sejak tahun 2015. Beberapa buah masjid juga telah dibina dengan menggunakan peruntukan daripada dana tersebut, yang antaranya di daerah Tutong ialah Masjid Ar-Rahim, Kampung Bukit Panggal. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa yang membina masjid kerana Allah, walau umpama sarang burung atau lebih kecil lagi, nescaya Allah bina untuknya rumah di dalam syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jelaslah bahawa setiap sesuatu yang berkait dengan rumah Allah itu pasti membawa kepada kebaikan, dan oleh demikian sebagai umat Islam digalakkan untuk melibatkan diri dalam apa juga kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid, bukan semata untuk mengimarahkannya, malah untuk memperoleh pahala daripadanya jua, antaranya dengan menghadiri aktiviti ceramah, tazkirah atau kuliah yang kerap diadakan di masjid-masjid sebagai platform penyebaran ilmu agama yang membolehkan para jemaah untuk mendalami lagi ajaran Islam yang dapat diterapkan dalam menjalani kehidupan yang selaras dengan syariat Islam. Para ahli jawatankuasa AJK Takmir Masjid juga aktif dalam melaksanakan bengkel-bengkel buat para jemaah dan orang ramai seperti bengkel fardu kifayah iaitu pengurusan jenazah, bengkel dikir marhaban dan dikir Brunei.
bengkel pengenalan bahasa Arab dan banyak lagi. Melalui bengkel-bengkel agama seumpama ini pastinya memberi peluang untuk mendalami topik-topik agama serta membantu memperkukuh pemahaman terhadap ajaran Islam kerana ia melibatkan sesi interaktif yang membolehkan para jemaah berdiskusi dan berkongsi pengalaman bersama para pembengkel dan jemaah lain. Peranan masjid sebagai hub atau gudang ilmu juga dapat dilihat melalui penyediaan khutub khanah atau perpustakaan dan sudut bacaan di masjid-masjid mengikut pada garis panduan pembinaan Masjid Pindaan 2014. Adanya kemudahan ini ia dapat memberi peluang kepada jemaah untuk mendapatkan variasi sumber maklumat yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber rujukan, kajian dan pendidikan masyarakat Islam maupun bukan Islam di kawasan sekitar. Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid adalah sebagai suatu inisiatif bagi mengangkat peranan masjid sebagai pusat ilmu yang dilihat sebagai suatu kecenderungan yang sehat dalam melahirkan masyarakat bermaklumat. Begitu juga dengan adanya kelas-kelas dari muslimah masjid yang memanfaatkan ruangan masjid sebagai tempat menimba ilmu yang memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan rohani dan sosial wanita Muslim. Masjid juga memberi ruang buat golongan kanak-kanak untuk meningkatkan pengetahuan agama seperti contoh dalam bidang pembacaan Al-Quran dengan mengadakan kelas Al-Quran dan Muqaddam pada setiap hari Jumaat yang membantu mereka untuk lebih mahir bukan sahaja dari segi bacaan, malah dari segi hukum tajwid dan fasahah. Masjid juga berperanan sebagai tempat menjaga keharmonian masyarakat dan memperkukuh hubungan sosial. Hal ini jelas dilihat melalui penganjuran aktiviti-aktiviti kemasyarakatan seperti kempen kebersihan masjid yang mengumpulkan para jemaah dan warga kampung sekitar menggembleng tenaga, membersihkan kawasan dalaman maupun luaran masjid bagi melahirkan suasana yang kondusif untuk beribadah serta mencerminkan nilai-nilai murni di dalam Islam. Aktiviti membersihkan masjid ini juga mampu untuk mewujudkan budaya kebersihan dalam masyarakat yang dapat mempromosikan kepentingan menjaga keindahan dan kerapian masjid. Selain itu, aktiviti hari keluarga yang lazim diadakan di pekarangan masjid buat para jemaah dan warga sekitar dapat memperkukuh ikatan kekeluargaan di samping mempererat silaturahim antara ahli jemaah, keluarga dan komuniti masjid yang memberi peluang kepada umat Islam untuk berinteraksi, berkongsi pengalaman dan mengukuhkan hubungan dalam suasana yang santai dan penuh keceriaan. Natijahnya, masjid bukan hanya sekadar tempat untuk beribadah, tetapi berfungsi sebagai institusi penting dalam membina masyarakat Islam dan sebagai pusat komuniti yang menyokong pelbagai aspek kehidupan sosial, pendidikan dan kerohanian. Selain itu, ia berperanan untuk menghidupkan dan memperkukuh akidah ummah supaya tidak terpengaruh dan terjerumus dari unsur-unsur negatif dan sebagainya dan menjadi institusi keislaman, pelajaran, kemasyarakatan dan kebajikan buat seluruh masyarakat Islam.